Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya, Sehistrozi, dalam e-tuition subjek sejarah. Okey, untuk hari ini saya akan sentuh satu topik yang sangat-sangat penting dalam subjek sejarah, iaitu mengenai nasionalisme. Okey, apa itu nasionalisme? Nasionalisme adalah semangat ciptakan negara yang sangat mendalam. Okey, dan selalunya lazimnya semangat nasionalisme ni dia akan muncul dalam diri rakyat-rakyat yang mengalami penindasan. Penindasan daripada siapa? Lazimnya penindasan ini akan berlaku dalam kalangan rakyat-rakyat yang dijajah oleh penjajah. Okey, seperti kita tahu pada zaman dahulu sebelum kita merdeka kita pernah dijajah. Okey, kita pernah dijajah bermula daripada zaman Portugis. Dijajah oleh penjajah Portugis, lepas tu bertukar kepada Belanda, bertukar kepada British, Jepun dan sebagainya. Okey, dan apabila kita dijajah, penjajah datang ke negara kita, mereka ingin mengambil ataupun mendapatkan kekayaan hasil bumi kita dan melakukan ataupun orang kata melayan rakyat-rakyat dekat negara yang dijajah dengan tidak baik. Jadi bila rakyat-rakyat ini dijajah dan ditindas, dilayan dengan tidak baik oleh penjajah, disitulah munculnya semangat nasionalisme, ataupun lebih tepatnya ianya adalah sebuah semangat yang muncul di dalam kalangan rakyat yang ingin bebaskan diri daripada penjajah. Okey, kita tidak ingin lagi duduk di bawah penjajah, kita ingin bebas daripada penjajah dan membentuk kerajaan kita sendiri. Okey, ataupun kita ingin merdeka. Semangat ingin bebas daripada penjajah dan merdeka. Okey, itu adalah sedikit mengenai nasionalisme. Okey, ini kamu dah belajar. Untuk siapa yang ambil KPSM, kamu dah belajar topik ini pada bab yang kedua. Sama juga macam siapa yang ambil KSSM tingkatan 4, kamu belajar topik ini pada bab yang kedua juga mengenai nasionalisme. Pada hari ini saya akan sentuh satu subtopik dalam nasionalisme di tanah Melayu atau di negara kita, mengenai bagaimana perkembangan nasionalisme itu berlaku. Maksudnya bagaimana boleh wujud nasionalisme kat negara kita. Okey, bagaimana daripada awal, macam mana kita mewujudkan nasionalisme kita dan bagaimanakah perkembangan semangat nasionalisme itu berlaku, berkembang sehingga menjadi satu wadah ataupun satu cara untuk kita menentang penjajah dan untuk kita mendapatkan kemerdekaan. Itu saya akan ajar pada hari ini. First kali, bila kita cakap mengenai nasionalisme, bila kita cakap ingin bebas daripada penjajah, okey, seperti kita tahu kita pernah dijajah oleh Portugis selama lebih 100 tahun. Sama juga dengan Belanda 100 tahun. Sama juga dengan British selama 100 lebih tahun. Okey, jadi macam mana kita nak membebaskan diri daripada penjajah? Okey, first sekali ataupun paling utama, kalau kamu sebagai rakyat, kamu letak diri kamu sebagai seorang rakyat yang dijajah. Kalau kamu ingin bebaskan diri kamu daripada penjajah, kamu kena ada apa ini? Otak? Tidak, bukan otak. Okey, otak semua orang ada otak. Okey, kamu kena ada pengetahuan, kena ada ilmu. Okey, kamu kena belajar. Okey, kalau kamu tak belajar, kamu tidak boleh menentang penjajah. Kamu kena ada ilmu pengetahuan. Okey, dan daripada ilmu pengetahuan itu baru kamu boleh ubah apa yang kamu rasa tidak patut dilakukan dekat negara kamu. Sebab itulah first kali, kalau kamu ingin membebaskan diri daripada penjajah ataupun bagaimana kita nak mewujudkan nasionalisme, first kali kita kena ada sistem pendidikan yang mantap. Maksudnya kat situ, negara kita perlu ada orang kata saluran untuk kita belajar. Okey, rakyat dahulu perlu ada saluran bagaimana mereka nak belajar. Okey, kalau nak belajar ilmu, bagaimana cara dia. Itu sistem pendidikan, dan sistem pendidikan ini perlu mantap. Sebab daripada sistem pendidikan ini nantilah di mana rakyat-rakyat Malaysia ni, rakyat tanah Melayu ni akan mula belajar dalam pelbagai bidang dan pelbagai ilmu. Dari situlah bila mereka belajar, timbul kesedaran. Okey, dalam orang-orang yang belajar ni, yang mendapat sistem pendidikan ini, bahawa kita telah dijajah dan mereka perlu belajar bagaimana kita nak bebaskan diri daripada penjajah. Dan bila kita dah belajar, bila kita dah
orang kata dah mantap ilmu sistem pendidikan atau ilmu pengetahuan kita, di situlah golongan-golongan yang mendapat sistem pendidikan atau yang belajar inilah akan bertukar ataupun akan menjadi golongan intelektual. Okey, golongan intelektual. Siapa ini golongan intelektual? Golongan intelektual adalah golongan-golongan yang mendapat sistem pendidikan ataupun yang mendapat ilmu pengetahuan. Dan pada zaman dahulu kamu kena tahu tak sama macam kita pada hari ini kalau kita nak belajar. Okey, kalau pada zaman dahulu, okey, pada zaman sekarang kalau kita nak belajar, kita ada macam-macam pelbagai bidang ilmu. Kita ada matematik, kita ada sains, kita ada bahasa dan sebagainya. Tapi pada zaman dahulu, sistem pendidikan ataupun orang kata limitasi pendidikan itu sangat-sangat rendah. Okey, maksudnya nak belajar tu sangat-sangat susah. Dan daripada sebelum kita merdeka, kita hanya ada 3 bidang ilmu utama yang ada. Okey, dan ilmu yang kita ada adalah pertama, kita ada ilmu atau kita bagi sebagai sistem pendidikan, okey, aliran Melayu. Lepas tu kita ada sistem pendidikan aliran Inggeris. Yang ketiga, kita ada sistem pendidikan aliran agama. Okey, maksudnya kat sini pada zaman dahulu, buat sesiapa yang ingin belajar, okey, mereka boleh memilih sama ada mereka ingin belajar dalam pendidikan Melayu ataupun mereka ingin belajar dalam pendidikan Inggeris ataupun mereka juga boleh belajar dalam pendidikan agama. Dan pendidikan agama dekat sini kita fokuskan kepada agama Islam. Okey. Okey, so ini adalah 3 bentuk sistem pendidikan yang ada dekat tanah Melayu pada zaman dahulu. Dan bila kita dah belajar, bila orang-orang dekat tanah Melayu dah belajar, kita dah sedar bahawa kalau kita dah mewujudkan nasionalisme, kita kena ada sistem pendidikan. Daripada sistem pendidikan itulah golongan-golongan yang belajar ilmu pendidikan ini nanti, okey, akan menjadi golongan intelektual ataupun kita panggil sebagai golongan bijak pandai. Okey, golongan-golongan bijak pandai. Dan golongan-golongan bijak pandai ini pun, golongan-golongan bijak pandai ini dibahagikan kepada 3 jenis golongan bijak pandai ataupun golongan intelektual berdasarkan ilmu yang mereka pelajari. Contoh, kalau contoh orang yang belajar sistem pendidikan Melayu, mereka akan jadi golongan intelektual Melayu. Okey, bagi sesiapa yang belajar ilmu pendidikan Inggeris, mereka akan jadi intelektual Inggeris. Sesiapa yang belajar dalam sistem pendidikan agama, mereka akan jadi golongan intelektual agama. Dan siapakah antara golongan-golongan intelektual Melayu, intelektual Inggeris, intelektual agama ni? Okey, contoh intelektual Melayu, kita ada Pendeta Zahra, kita ada Rakawi Yusof, okey, kita ada Ibrahim Yaakob. Dan lazimnya golongan-golongan yang mendapat sistem pendidikan Melayu ini, okey, yang menjadi golongan intelektual Melayu, datangnya daripada institusi yang bernama SITC. Okey, apa itu SITC? Saya tulis dekat sini. Okey, mereka datang daripada SITC. Okey, SITC ini adalah Sultan Idris Training College. Okey, dia adalah satu institusi yang melatih orang-orang Melayu untuk menjadi guru. Pada hari ini kita kenali SITC ini sebagai UPSI ataupun Universiti Perguruan Sultan Idris. Okey, itu adalah orang yang mendapat ilmu pendidikan Melayu. Okey, bagi orang yang mendapat ilmu pendidikan Inggeris, okey, lazimnya mereka ini datang ataupun lahir daripada institusi yang bernama Kuala Kangsar Maktab Malay MCKK, ya betul, MCKK, Malay College Kuala Kangsar. Okey, Malay College Kuala Kangsar. Malay College Kuala Kangsar ini adalah satu institusi yang diwujudkan oleh penjajah British
untuk melatih orang-orang Melayu belajar pendidikan Inggeris dan bekerja bagi orang Inggeris. Jadi orang-orang Melayu yang ingin belajar pendidikan Inggeris, mereka akan pergi ke MCKK dan mereka akan belajar ilmu-ilmu Inggeris, dan bila mereka dah jadi golongan intelektual, mereka akan bekerja dalam pentadbiran British. Okey, itu adalah sesiapa yang ambil ilmu pendidikan Inggeris. Okey, bagi sesiapa yang mengambil ilmu pendidikan agama. Okey, kalau kamu ingin belajar agama, okey, lazimnya orang-orang belajar agama ini mereka akan belajar ke luar negara. Okey, lazimnya mereka akan, kalau kita bercakap pasal ilmu Islam atau pendidikan Islam, mereka akan belajar ke Mekah, ke Madinah. Mereka akan belajar ilmu-ilmu agama, tasawuf, tilawah dan sebagainya, ilmu-ilmu Al-Quran dan ilmu-ilmu hadis. Jadi bila mereka dah belajar ilmu agama, okey, dekat Mesir, dekat Mekah dan sebagainya, okey, mereka akan pulang kembali ke tanah air. Di situlah di mana mereka mula menjadi golongan intelektual dan mereka mula menyedarkan rakyat-rakyat mengenai nasionalisme. Okey, dan lazimnya golongan-golongan intelektual agama ini datang daripada satu gerakan kita panggil sebagai gerakan Islam. Okey, ataupun dia merupakan satu persatuan, okey, yang panggil sebagai gerakan Islam. Gerakan Islam ini merupakan satu gerakan agama, okey, di mana gerakan ini bersifat nasionalisme. Maksudnya tugas gerakan Islam ini adalah memastikan orang-orang Melayu Islam, okey, mendapat ilmu pendidikan Islam yang sebenar. Okey, itu adalah orang-orang daripada intelektual agama. Okey, so bila kita dah ada 3 jenis golongan intelektual, maksudnya orang-orang kat tanah Melayu ni orang-orang bijak pandai, mereka dah belajar sistem pendidikan, mereka dah jadi golongan intelektual, dan golongan intelektual ini dah dipecahkan kepada 3 jenis golongan intelektual. Mereka inilah, golongan-golongan intelektual inilah nanti yang akan menjadi orang kata tokoh-tokoh penting dalam membangun ataupun membebaskan negara kita daripada penjajahan. Okey, dan bila kita dah ada golongan intelektual, mereka inilah akan mencari pelbagai cara. Okey, bagaimana kita nak menyedarkan rakyat-rakyat dekat tanah Melayu ni? Sebab macam saya cakap tadi, okey, dekat tanah Melayu susah untuk kita dapat pendidikan pada zaman dahulu. Hanya orang-orang tertentu sahaja yang senang, yang boleh mendapat pendidikan. Tidak semua orang boleh dapat pendidikan. Okey, disebabkan apa? Oleh disebabkan faktor kewangan. Okey, sebab zaman dahulu sistem pendidikan dia tak sama macam hari ini. Zaman dahulu tak macam hari ini, sebab hari ini kalau kita nak belajar kita boleh masuk sekolah rendah, UPSA, PP3, SPM. Tapi pada zaman dahulu susah, tak ada UPSA, tak ada PP3, tak ada SPM. Jadi macam mana mereka nak belajar? Susah. Hanya orang-orang yang ada sumber kewangan yang cukup sahaja yang boleh belajar. Okey, jadi bila mereka ini telah menjadi golongan intelektual, okey, apa tugas mereka? Tugas mereka adalah mereka perlu sedarkan rakyat-rakyat lain yang tak dapat ilmu pengetahuan tersebut. Okey, mereka tak boleh belajar sebab mereka ada faktor, orang kata, kekangan kewangan untuk belajar sama macam golongan intelektual. Jadi menjadi tugas golongan intelektual untuk menyedarkan rakyat-rakyat lain yang tak dapat ilmu pengetahuan tentang nasionalisme, tentang tanggungjawab kita sebagai rakyat untuk bebaskan diri kita daripada penjajahan. Jadi macam mana kita cara golongan intelektual nak sedarkan rakyat-rakyat lain ni? Okey, macam mana kita nak sebarkan dekat tanah Melayu ni bahawa kita perlu bebaskan diri daripada penjajah? Okey, ada 2 cara yang digunakan oleh golongan intelektual dalam mereka menyebarkan idea nasionalisme dekat rakyat-rakyat lain. Macam mana, apakah cara-cara tersebut? Yang pertama, mereka menggunakan cara penulisan. Okey, saya tulis kat sini supaya senang kamu nampak. Okey, saya tulis kat sini Ini saya tulis dekat dalam lah. Okey, MCKK. So ini ada 2 cara. Yang pertama adalah cara penulisan. Okey, ini adalah cara sebarkan. Okey, nampak tak? Okey, cara sebarkan nasionalisme. Okey, ini adalah 2 cara yang digunakan. Okey, yang pertama menggunakan cara penulisan. Yang kedua menggunakan cara persatuan. Macam mana cara penulisan dan macam mana pula cara persatuan ni? Okey, saya akan terangkan. Okey, cara penulisan ini adalah
Okey, bila kita dah belajar, okey, kita dah ada ilmu, kita dah belajar bahasa. Siapa yang belajar pendidikan Melayu, kita dah belajar kemahiran bagaimana kita nak menulis dalam bahasa Melayu yang mantap. Okey, apa intonasi dan ayat-ayat yang sesuai untuk dituliskan. Sama juga dengan Inggeris. Kita belajar dalam bahasa Inggeris bagaimana nak menulis dalam bahasa Inggeris dengan mantap. Okey, jadi bila dah ada golongan intelektual, mereka menggunakan skill-skill atau ilmu-ilmu penulisan yang mereka ada ini untuk mereka menulis karya-karya dan juga artikel-artikel untuk contohnya, okey, penulisan yang ada kita kat sini. Pertama kita ada akhbar. Yang kedua kita ada majalah. Okay. Yang ketiga kita ada novel ataupun karya kreatif. Ini adalah 3 bentuk penulisan yang digunakan untuk menyebarkan nasionalisme. Contoh macam akhbar, okey, kita golongan intelektual ini dia akan tulis artikel tentang anti penjajah. Okey, penjajah British bukan penjajah yang tidak baik. Kita telah ditindas selama puluh-puluh tahun. Sedarlah rakyat-rakyat tanah Melayu. Okey, kita kena bangkit menentang penjajah. Kita perlu dapatkan kemerdekaan negara kita. Itu apa yang kita contoh. Apa yang dituliskan oleh golongan intelektual, dan artikel yang mereka tulis inilah mereka akan muatkan dalam akhbar, dan akhbar inilah yang akan dicetak, yang akan dijual, yang akan disebarkan kepada seluruh tanah Melayu. Dan bila orang-orang rakyat tanah Melayu dibaca surat khabar, mereka akan baca artikel ni. Di situlah sedikit dia dapat meningkatkan semangat nasionalisme dalam kalangan rakyat. Sama juga dengan majalah. Sama, tulis artikel, tulis cerita dan sebagainya. Mereka akan muatkan dalam majalah, dan majalah inilah yang akan dicetak banyak-banyak dan dijual kepada orang-orang, dijual kepada rakyat-rakyat tanah Melayu supaya dapat meluaskan lagi idea nasionalisme dalam negara kita. Dan yang ketiga kita ada novel. Okay, novel ini adalah menggunakan cara penulisan karya fiction ataupun rekaan. Okey, orang-orang intelektual ini, okey, mereka tulis satu karya. Okey, karya inilah menceritakan tentang, dia merupakan satu karya berbentuk rekaan mengenai cerita-cerita yang mengutuk penjajah. Yang cerita-cerita mengatakan penjajah ini jahat dan sebagainya, dan cerita-cerita inilah yang akan dicetak sama macam akhbar dan majalah dan dijual seluruh tanah Melayu. Contoh akhbar yang kita ada Warta Malaya, Utusan Melayu. Kita ada juga akhbar dalam bahasa Inggeris, okey, akhbar dalam bahasa Cina, bahasa Tamil dan sebagainya. Okey, sama juga dengan majalah. Kita ada majalah guru, majalah pengasuh, majalah Bulan Melayu dan sebagainya. Novel pula yang paling famous, kita ada Putera Gunung Tahan, kita ada novel Melum Kuala Lumpur, Anak Mat Laila Gila. Inilah kita panggil sebagai novel-novel ataupun penulisan-penulisan yang berbentuk kemerdekaan. Itu cara yang pertama. Okey, tetapi golongan intelektual ini dia tidak hanya guna satu cara saja, penulisan saja, tidak. Mereka brainstorm, mereka fikir apa lagi cara kita nak sedarkan rakyat bahawa kita telah dijajah, bahawa pentingnya nasionalisme ni. Mereka gunakan cara persatuan. Maksud apa ini persatuan? Merupakan satu organisasi yang diwujudkan, okey, untuk mengajak rakyat-rakyat tanah Melayu untuk join persatuan ini, dan di situlah akan ada macam-macam perbincangan, ada diskusi, ada program-program ilmu, motivasi program ilmu, ucapan-ucapan, syarahan-syarahan yang boleh didengari oleh rakyat-rakyat dekat seluruh tanah Melayu. Contoh persatuan-persatuan yang kita ada Kesatuan Melayu Muda, kita ada Kesatuan Melayu Singapura, kita ada Persatuan Sahabat Pena, PASPAM, kita ada apa lagi ya? Kita ada kesatuan, ada banyak sebenarnya persatuan-persatuan ni. Okey, ada persatuan-persatuan inilah di mana matlamat mereka berbeza-beza. Okey, tetapi walaupun matlamat persatuan ini berbeza-beza, tetapi mereka mempunyai satu visi yang sama, iaitu kesemua persatuan ini sangat anti kepada penjajah, dan kita memang tidak sukakan penjajah. Dan visi hampir kesemua
organisasi atau persatuan ini menjurus kepada satu visi, iaitu nasionalisme, ingin bebaskan daripada penjajah dan ingin mendapatkan kemerdekaan dan membentuk kerajaan sendiri. Okey, dapat? So itu adalah sepintas lalu mengenai perkembangan nasionalisme dekat negara kita. Okey, kalau kamu tengok dekat situ, first kali kita kena ada sistem pendidikan. Daripada sistem pendidikan inilah kita belajar dalam aliran Melayu, aliran Inggeris dan agama. Dan daripada aliran itulah kita akan mewujudkan golongan intelektual. Okey, dan golongan intelektual ini dibahagikan mengikut aliran ilmu yang mereka pelajari. Kita ada golongan intelektual Melayu, golongan intelektual Inggeris, golongan intelektual agama. Dan golongan-golongan intelektual inilah akan menggunakan dua cara utama untuk mereka menyedarkan rakyat tentang nasionalisme, iaitu yang pertama menggunakan cara penulisan, yang kedua menggunakan cara persatuan. Itu secara sepintas lalu. Okey, so sampai di sini saja kelas saya pada hari ini. Okey, so jangan lupa untuk tonton lagi video saya di video-video yang akan datang. Untuk subjek sejarah, ingat nama saya Sir Histrozi. Itu saja. Terima kasih.